Okey guys, selamat datang ke channel saya. So video kali ini adalah pemilihan nyaman udara yang sesuai. Okey, untuk satu ruang seperti bilik, master bedroom, ruang tamu, ruang makan, office dan lain-lain. So terpulanglah kita nak pakai 1 horsepower ke 1.5, 2.5 dan lain-lain, tetapi pemilihan tu adalah amat penting. Ini kerana pemilihan aircon yang sesuai berkait rapat dengan pembayaran bil elektrik dan juga kos pembelian aircon tu sendiri. Okey, jenis aircon dan juga brand tidak akan dibincangkan dalam video ni. Tapi selalunya untuk rumah orang akan pasang jenis yang split unit tu lah, yang ada indoor outdoor tu. Okey, selalunya antara 1 horsepower sehingga 2.5 horsepower. Okey, kalau pasang 3 point pun boleh tapi agak besar lah. Okey. Okey, bila cerita pasal aircon ni, okey, dua istilah yang kira common adalah HP dan juga BTU. Okey, HP tu adalah horsepower. Okay, BTU adalah British Thermal Unit. Okey, HP adalah ringkasan bagi horsepower, ataupun dalam bahasa Malaysianya kuasa kuda. Okey, ia adalah satu ukuran kuasa mekanikal untuk menggerakkan pemampat ataupun kompresor di unit luar aircon. So, kalau lagi besar HP aircon tu, so lagi besarlah dia punya kapasiti penunjukan. Okey, BTU pula adalah singkatan kepada British Thermal Unit. Okey, unit ini digunakan untuk menggambarkan nilai haba, tenaga, bahan bakar ataupun kapasiti pemanas, ketuhar dan juga penghawa dingin. Okey, so apa kaitan BTU dengan aircon? Okey, BTU adalah indeks yang mencerminkan kapasiti penunjukan ataupun kapasiti menyah haba. Okey, so BTU HR adalah unit yang menunjukkan jumlah haba yang boleh disingkirkan dalam masa sejam untuk satu ruang tu. Okey, jadual ini menunjukkan anggaran nilainya haba yang boleh disingkirkan dalam masa sejam bagi setiap horsepower. Okey, sebagai contoh, 1 horsepower dia boleh menyingkirkan 9,000 sehingga 10,000 BTU HR. Okey, katalah 2.5 horsepower pula, dia boleh menyingkirkan 22,000 sehingga 27,000 BTU HR. Okey. Okey, selalunya kat label aircon tu ada dinyatakan dia punya BTU untuk sejam. So dari situlah kita boleh tahu berapa horsepower aircon tu. Okey, yang ni BTU HR dia 10,000. So ni aircon 1 horsepower. Okey, yang ni BTU HR dia 24,000. So ni aircon 2.5 horsepower. So yang ni BTU HR dia 9,500. So ni aircon 1 horsepower. Ni BTU HR dia 12,200. So ni aircon 1.5 horsepower. Okey, yang ni BTU HR dia 19,500. So ni aircon 2.0 horsepower. Okey, yang ni BTU HR dia 12,000. So ni aircon 1.5 horsepower. Okey, yang ni BTU HR dia 10,000. So ni aircon 1 horsepower. Okey. Okey, BTU dan horsepower ni memang berkait rapat dalam pemilihan aircon. So dengan mengetahui BTU ataupun jumlah haba yang perlu singkirkan dalam satu ruang, kita akan dapat buat pemilihan aircon dengan horsepower yang sesuai. Okey, katakanlah aircon yang sesuai dipasang 1.5 horsepower, tapi kita pasang 1 horsepower. So rasa macam dapat jimat. Tapi sebenarnya aircon kita terpaksa bekerja keras untuk menunjukkan ruang yang besar. So bil elektrik kita akan melambung dan jangka hayat aircon tu pun akan berkurang. Okey, still katakanlah aircon yang sesuai dipasang 1.5 horsepower, tapi kita pasang aircon 2 horsepower. Okey, bagusnya ruang akan cepat sejuk, tapi penggunaan elektrik akan meningkat. Dari segi harga, aircon tu pun taklah murah berbanding 1.5 horsepower. Okey, kita ulang balik. BTU HR adalah unit yang menunjukkan jumlah haba yang perlu disingkirkan dalam satu ruang di dalam tempoh 1 jam. Okey, untuk buat pemilihan aircon yang sesuai, kita perlulah tahu BTU bagi sesuatu ruang tu. Okey, untuk tu mudah je. Kita perlulah tahu keluasan lantai tu kali dengan ketinggian ruang tu. Okey, sebagai makluman je, ketinggian 10 kaki adalah harga standard bagi rumah kediaman di dalam Malaysia. Okey, ada dua cara untuk kita mengira BTU ruang. Okey, satu cara pengiraan biasa, itu mudah je. Yang kedua, pengiraan lebih teknikal. So dalam video kali ni kita hanya cover pengiraan yang biasalah ataupun yang mudah lah. Okey, kita terus ke cara yang pertama, yang cara yang mudah ni. So semua ukuran dalam kaki ya. Okey, pertama sekali dapatkan nilai A, iaitu panjang kali lebar kali tinggi sesuatu ruang tu kali faktor ruang. Okey.
Faktor ruang ni 5 untuk ruang bilik, 6 untuk ruang tamu, ruang makan ataupun office. Okey, 7 untuk ruang restoran. Okey, sekarang kita dapatkan nilai B pula, iaitu penambahan BTU atas dasar faktor-faktor lain. Okey, seperti haba badan manusia, faktor cahaya matahari, lampu, bilangan tingkap. Okey. Tapi sebenarnya kita tak nak kira secara teliti, kita cara mudah je. So kita dapatkan nilai B, iaitu nilai A tadi kali dengan 10%. Okey, dengan mencampurkan nilai A dan B, kita akan dapat jumlah BTU bagi sesuatu ruang tu. Alright. Okey, untuk kita dapatkan berapa horsepower aircon yang sesuai pula, mudah je. So, jumlah BTU tadi tu, kita bagi dengan 1000. So, kita akan dapat nilai horsepower aircon yang sesuai. Okey, sekarang kita akan buat sikit latihan pengiraan BTU bagi pemasangan aircon. Okey. So, dari pelan lantai rumah teres satu tingkat ni, kita perlu mengira BTU bagi ruang tamu dan kemudian menentukan horsepower aircon yang sesuai dipasang. Okey. Okey, kita dapatkan dulu nilai A, iaitu keluasan lantai ruang tamu tu kali tinggi kali faktor ruang. Okey, iaitu 16 kaki kali 15 kaki kali 10 kaki kali 6. So kita akan dapat 14,400. Okey, sekarang kita dapatkan B pula, iaitu B adalah penambahan BTU. So B adalah A kali 10%, kita akan dapat 1440. Okey, untuk kita dapatkan jumlah BTU bagi ruang tamu tu, okay, kita campurkan A dengan B. Okey, so 14,400 campur 1440, kita akan dapat 15,840. Okey, kita dah dapat dah jumlah BTU bagi ruang tamu tu, iaitu 15,840. Okey, sekarang kita tentukan pula berapa horsepower aircon yang sesuai, iaitu mudah je. Jumlah BTU tu kita bagi 9,000. Okey, iaitu 15,840 bagi 9,000, kita akan dapat 1.76 horsepower. Okey, dengan pengiraan di atas, aircon yang sesuai untuk dipasang di ruang tamu adalah 1.5 horsepower ataupun 2 point horsepower. Okey. Jika penggunaan aircon di ruang tamu tu kurang, so better lah kita pakai 1.5 horsepower saja. Okey ya, pemilihan aircon berdasarkan pengiraan yang mudah ni sesuai lah bagi ruang yang tak terlalu besar, kekerapan penggunaan yang kurang dan kurangnya faktor heat load kepada ruang tu. Okey. So akhirnya keputusan untuk membeli atau memasang aircon semestinya lah mengambil kira kos unit aircon dan pembayaran bil elektrik bulanan. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Okey, daripada video ni kita dapat pelajari satu, kaitan BTU dan horsepower aircon. Okey, kedua, cara mudah kira BTU suatu ruang. Okey, yang ketiga, menentukan horsepower aircon yang sesuai untuk suatu ruang. Okey, yang keempat, satu horsepower aircon bersamaan 9,000 BTU.
Okey, yang kelima, horsepower aircon yang sama tidak semestinya mempunyai BTUHR yang sama. Okey, yang keenam, pemilihan horsepower aircon yang tidak sesuai atau wajar akan merugikan kita dari segi RM. Okey, saya harap info-info dalam video ni membantu. Okay guys, thank you for watching.